Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melancarkan bulan dakwah dan ianya adalah merupakan satu projek mega dengan skala 2000 program. Islam menjamin keselamatan umat berasaskan amal ma'ruf, cegah semua yang mungkar, pasti beroleh kejayaan. Pahlawan Islam hebat berpencak menentang musuh petualang negara. Dakwah Islam bergerak rancak menjelajah ufuk menakluk gejala. Zero ala rakatilah, saya melancarkan bulan dakwah 2020. Bersempena dengan kehadiran bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Yayasan Dakwah Islam Malaysia telah melancarkan satu projek mega yang diberi nama Bulan Dakwah. Di mana Bulan Dakwah ini adalah merupakan satu kempen untuk menjayakan program dakwah negara di bawah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Justru itu kita mensasarkan sepanjang tempoh kempen Bulan Dakwah 2000 skala program ataupun aktiviti. Jadi oleh kerana itu, insya-Allah Bulan Dakwah ini akan mencetus gelombang dan mencapai hasrat untuk melestari gerakan dakwah. Dan kita memang senantiasa berkolaborasi dengan pelbagai pihak, terutama NGO-NGO dan juga NGI yang berorientasikan gerakan dakwah untuk menjayakan aktiviti ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Muhammadin nabiyyil ummi al-bashirin nadhiri ar-rasulir rahmati an-nabiyyil ummati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ahli mahabbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minasy syaribina fi haudhin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asqina bi ka'sin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bersyukur kita pada malam ini
dengan limpah kurnianya, dengan inayahnya, dengan hidayah dan taufiknya, dapat lagi kita bertemu pada siri yang kedua, santai bual bicara bersama ejen dakwah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Dan pada kali ini saya Muhammad Hafizuddin bin Syarudin akan menjadi moderator untuk program pada malam ini. Baik, sebelum saya memperkenalkan panel-panel yang istimewa yang kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, jadi saya mohon bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk sharekan sebanyak yang mungkin kepada sahabat-sahabat di luar sana agar kita dapat sama-sama berkongsi ilmu pengetahuan dengan panel-panel yang kita jemput khas pada malam ini, insya-Allah. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program ini merupakan program yang dianjurkan bersempena dengan kempen Bulan Dakwah 2020 yang mana telah dilancarkan oleh Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia pada 3 Oktober yang lalu. Dan insya-Allah pihak Yadim akan berusaha untuk mensasarkan sebanyak 2,000 program bersempena dengan Bulan Dakwah pada kali ini, insya-Allah. Jadi mohon doa tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian agar program ini berjalan lancar sehingga penghujungnya, insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dua panel yang istimewa untuk kita berkongsi ilmu bersama beliau. Yang pertamanya adalah DMY Muhammad Naim bin Saadun. Dipersilakan Ustaz Muhammad Naim. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Ustaz di mana tu Ustaz? Ya? Ya, Alhamdulillah sihat. Ustaz di mana tu? Saya di Sungai Buloh. Oh, bukan rumah bini kedua ya? Bukan. Gurau saya Ustaz. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz Naim merupakan juara bagi pentas akhir Da'i Muda Yadim 2020 dan beliau juga merupakan salah seorang penceramah yang bergiat aktif menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan di sekitar negeri Selangor. Alhamdulillah. Jadi mana-mana masjid ataupun sekolah ataupun mana-mana persatuan yang ingin menjemput beliau, bolehlah berhubung terus dengan beliau sama ada melalui WhatsApp ataupun Facebook ataupun Instagram beliau, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk panel kita yang kedua, saya persilakan Da'i orang asli Muhammad Aslam bin Abrari. Dipersilakan Saudara Aslam. Assalamualaikum Saudara Aslam, sihat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara Aslam di mana tu? Jelas ya Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Saya sekarang berada di Musalla Surah Hidayah lah, tempat saya berkhidmat lah sekarang. Oh, di kampung ya? Di mana tu? Di kampung. Di Surah Hidayah, Batu 12 Gombak, Selangor. Batu 12 Gombak, alhamdulillah. Saudara Aslam sudah berumah tangga ke belum? Dah berumah tangga lah. Oh, alhamdulillah. Samalah kita tiga-tiga sudah berumah tangga, alhamdulillah. Ya. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Insya-Allah pada malam ini saya akan menjadi moderator untuk program pada malam ini dan insya-Allah soalan pertama saya akan saya tujukan kepada tak lain tak bukan juara pentas akhir Da'i Muda Yadim kita, Ustaz Muhammad Naim bin Saadun. Jadi Ustaz, Ya saya. Ustaz merupakan salah seorang daripada peserta Da'i Muda Yadim 2020 ya? Betul.
Ya, selama 4 bulan Ustaz menjalani latihan di Hulu Langat di sekitar Selangor ya. Betul. Baik Ustaz. Apabila kita menyebut perkataan da'i ya, berkemungkinan masyarakat di luar sana masih belum mengetahui dengan lebih jelas dan lebih mendalam tentang apa sebenarnya maksud utama perkataan da'i ataupun apakah definisi yang ingin diketengahkan di dalam perkataan da'i. Jadi saya mohon Ustaz Naim, kerana beliau adalah juara pentas akhir Da'i Muda Yadim, untuk menjelaskan lebih detail, lebih mendalam dan lebih menarik perkataan da'i tersebut. Dipersilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Hafizuddin selaku moderator kita pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada sahabat seperjuangan saya dari orang asli, iaitu Ustaz Aslam. Apa khabar di sana? Mudah-mudahan sihat selalu insya-Allah ya. Okey, baik. Kita tuju kepada soalan yang diajukan kepada saya, Ustaz Hafizuddin yang handsome selalu. Okey, berkenaan tentang apa itu yang dimaksudkan dengan da'i. Da'i ni kalau menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka yang keempat, maksudnya pendakwah. Kalau dalam bahasa Arab sendiri, da'i ni diambil daripada perkataan da'a, iaitu menyeru. Menyeru apa dia? Menyuruh orang buat baik. Itu dia. Apa firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu yang mana satu golongan yang menyuruh kepada perkara yang baik dan mencegah kepada perkara yang mungkar. Jadi mesti ada satu golongan. Siapa golongan ni? Bila sebut tentang da'i ni, adakah ustaz-ustaz ni da'i ataupun bukan ustaz ni bukan da'i? Itu dia. Ramai orang yang tak faham ni, dia rasa macam, oh aku bukan ustaz, so aku tak perlulah nak pergi sibuk-sibuk tentang hal dakwah ni. Okey. Da'i ni bila sebut tentang wal takum minkum ummatun yad'una ila khair, ada satu kumpulan yang menyampaikan kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Setiap di antara kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Setiap di antara kita ni diciptakan apa dia? Kita diciptakan untuk manusia. Itu dia. Ta'muruna bil ma'ruf. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat ke-110. Kamu ni, kita ni diciptakan untuk manusia. Bukan diciptakan untuk kucing. Bukan diciptakan untuk kambing. Tapi diciptakan untuk manusia apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf. Suruh orang buat baik. Maknanya semua di antara kita ni wajib untuk menyahut seruan dakwah tu. Siapa tu? Iaitu orang yang mukallaf. Mukallaf ni datang apa pula lah Ustaz, la ilaha illallah. Mukallaf ni apa benda dia? Doraemon ke Pokemon? Bukan. Okey, mukallaf ni maksud dia apa dia? Mukallaf ni maksud dia orang yang mana dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Dia kena tanggung dan kena jawab di hadapan Allah. Siapa dia? Dia mestilah memenuhi 5 syarat kriteria yang baru kita kata dia sebagai mukallaf. Kurang salah satu, dia bukan mukallaf. Itu dia. Yang pertama, syarat dia mesti apa dia? Mestilah Islam. Itu dia. Kalau orang kafir, dia tak panggil dakwah, dia panggil dakwah. Itu dia. So takyah lah. Okey. Dia pertama dia Islam. Adakah dia Islam, dia dah boleh dah sampaikan dakwah? Belum lagi. Yang kedua dia mesti balik. Baby tak boleh nak sampaikan dakwah. Okey. Okey, yang kedua dia mesti akil, berakal. Orang gila pun tak boleh nak sampaikan dakwah. Dia tak boleh jadi da'i. Okey. Seterusnya yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat, dia mesti bulughud dakwah, sampai dakwah kepada diri dia. Misalnya kalau dia duduk hutan, hari ni duduk hutan pun ada internet. Maka sampai dakwah kepada diri dia. Dia wajib sampaikan dakwah. Itu dia. Bulughud dakwah yang keempat. Dan yang kelima, salimu al-hawas, sempurna panca indera dia. Maknanya dia
tidak buta, dia tidak pekak, dia tidak bisu. Ya, kalaulah dia ni tidak sempurna panca indera, ya, buta kan, pekak, bisu, macam mana nak sampaikan dakwah? Sekarang ni, kalau kita sempurna panca indera, mana kita adalah seorang dai. Mana kalau cukup 5 tadi, kita adalah khalifah yang ditaklifkan, yang dibebankan, ya, yang kita perlu tanggung dan kita jawab di hadapan Allah di setiap apa yang kita tahu. Bila tadi sebut bulurut dakwah, sampai je dakwah pada kita. Kita kena apa dia? Baligh anni walau ayah. Kita kena sampaikan walaupun satu ayat. Ya, apa yang telah kita tahu. Dakwah ni, dia ajak orang buat baik. Dia tak semestinya kepada, maksudnya dia perlu satu kefahaman yang sangat berat. Misal kata, mungkin dia belajar tentang apa dia? Dia belajar cara buang najis misalnya. Daripada nenek dia. Cukup lah. Contoh kan? Ramai orang hari ni, dia buang yang besar tak betul. Dia kencing tak betul. Ya, secara istinja tak betul. Tapi nenek dia ajar. Nenek dia. Ya, masa dia kecil dulu, nenek dia ajar ni. Cara berak macam ni. Cara dia, mesti kena apa dia? Bersihkan najis tu betul-betul. Contoh. Dia ajar tu je. Itu dah dakwah dah. Apa lagi? Ya, namanya, saya ada berapa minit lagi Ustaz Hafiz? Saya takut terlajak ni. Ada 5 minit lagi? Okay, lama. Okay. Ya, apa? Sampaikan dakwah ni, baligh anni walau ayat. Sampaikan dakwah ni walaupun apa dia? Walaupun satu ayat. Dia bila sebut apa dia? Bila sebut tentang dakwah ni, dia ada kena mengena dengan surah Al-Asr. Ya. Apa watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Berpesan-pesan pada kebenaran dan kesabaran. Maksud berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran ini, ya, bila kita apa dia? Bila kita nampak ada sesuatu, ya, kezaliman, ya, maka kita kena perbetulkan. Qulil haq walau kana murran. Berkata benar meskipun pahit. Ya, kemudian apa dia? Ya, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Berpesan-pesan kepada kesabaran. Sebab apa dia berpesan-pesan kepada sabaran? Hari ini kita tengok masalah yang berlaku, ya, bila berlaku COVID-19 ni orang mula hilang sabar. Sebab apa kita tengok kan di negara Arab ni, dia orang ni kasar belaka. Sebab apa dia? Sebab negara dia orang negara tempat panas. Bila panas ni, semua panas lah. Ibu panas kan. Orang tegur sikit je nak mengamuk, nak marah. Itu memang PL Arab. Ya. Jadi di Malaysia pun bila kita tak ada duit, ya, kita mula panas. Beli tu tak boleh, ni tak boleh, nak bayar ni tak boleh. Covid tak boleh keluar ni tak boleh. Hati pun panas ya. Ya. Bila keluar je dekat apa Facebook ni, nampak je status nak komen benda-benda negatif ni. Kenapa dia? Kerana tak sabarlah. Jadi tugas pendai ni, kita kena apa dia? Berpesan-pesan kepada kebenaran. Bila kita ada orang mencarut, cakap ni tidak benar. Ya, ini tak betul. Ya, kemudian apa dia? Kena pesan-pesan pada sabar. Tuan sabar. Sabar. Ingat senang ke nak sabar? Betul. Sabar ni tidak semudah di mulut. Tetapi apa dia? Kita kena juga menasihatkan kawan kita, berpesan-pesan kepada kebenaran, pesan-pesan kepada kesabaran. Ya, jangan tunggu nak jadi ustaz. Jangan nak tunggu dapat title dai, tak. Ya, tugas nak menyampaikan dakwah ni dia menyeluruh. Mula-mula apa dia? Mula dakwah diri sendiri dulu. Ya, sebab dalam ayat surah Al-Imran tadi, ayat ke-110 tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ramai ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah, dia sampai situ je ayat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Suruh orang buat baik, cegah kemungkaran. Sampai situ je. Padahal ada ayat lagi. Ya, apa dia? Wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah. Kita sendiri ni bila kita cakap tentang kebaikan kan, dijelaskan dalam apa Allahumma salli ala sayyidina dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang buat baik sedangkan kamu lupa pada diri kamu, sedangkan kamu membaca kitab? Tidakkah kamu memikirkan? Ini dia. Ya, kerana orang pada hari ni, ya betul, cakap memang boleh. Cakap semua orang boleh. Siapa yang tak boleh cakap? Orang bisu je, betul tak? Sekurang-kurangnya dia boleh type status. Ya, nak suruh orang buat baik memang boleh. Tapi ramai orang melupakan dirinya sendiri. Itu dia. Ya, maknanya da'a menyeru yang paling besar, menyeru pada diri sendiri. Itu dia. Kemudian barulah apa dia? Kita pergi seru pada orang lain. Habis Ustaz, saya ni bukannya perfect mana. Jadi macam mana saya nak suruh orang buat baik? Betul. Jangan tunggu sampai perfect. Memang takkan perfect manusia.
kullu Bani Adam khata'. Setiap manusia ni, Bani Adam ni, dia ada salah dia. Maka apa dia? Maka kita sampaikan apa yang kita tahu. Mudah-mudahan ada orang yang dapat ilmu daripada kita, dia boleh amalkan lebih daripada kita. Mungkin contohnya kita tak mampu amalkan kan. Kita buat status WhatsApp hari ni. Sebab tak wajib orang yang nyuruh tu dia buat. Contohnya saya buat status WhatsApp malam ni. Assalamualaikum tuan-tuan. Mari kita sama-sama baca ilmu. Mari kita baca ilmu. Saya sendiri tak baca. Dosa tak saya? Tak dosa. Tapi kalau saya baca dapat pahala lah. Bila saya suruh orang buat baik, ada orang yang buat. Contohnya orang yang dekat dalam WhatsApp tu 200 orang. 200 orang tu dia apa dia? Dia baca ilmu. Saya dapat pahala, tumpang pahala daripada yang suruh. Saya tak baca pun malam tu. Tapi saya suruh orang buat baik. Tapi saya berkongsi pahala. Itu pentingnya menyuruh orang buat baik. Tapi kalau saya buat, lagi bagus. Bukan sekadar suruh saja. Tapi saya sendiri buat apa yang saya perkatakan. Itu dia. Tapi kalau dalam benda maksiat, kalau saya suruh orang buat, jangan buat maksiat. Tapi dalam masa sama saya buat maksiat. Itu dosa lah. Tapi dalam perkara kebaikan, kalau saya suruh orang buat baik, tapi kebaikan yang sunat lah. Contohnya saya suruh orang solat sunat, tapi saya tak solat sunat. Apa yang saya suruh tersebut, orang amalkan, saya dapat pahala. Tetapi saya tak dapatlah pahala yang saya buat tu. Tapi saya dapat pahala daripada orang yang melakukan disebabkan menyerunya, da'anya. Kita suruh orang buat baik tersebut, kita tumpang kebaikan. Ataupun sekarang ni mudah saja. Kalau kita tak boleh seru kebaikan, sekurang-kurangnya apa dia? Kita sebarkan kebaikan. Kita share video ni. Itu dia. Seramai mana orang yang tonton, seramai mana orang yang amalkan, sebanyak itulah pahala yang kita dapat. Hatta seorang sekalipun, Ustaz, saya share ni yang tengok orang aja. Orang lain tu, ceramah lain tu, bila buat video ni, yang tengok juta-juta. Saya tengok ni berapa orang je ni. Kerana yang bayar pahala ni bukan manusia, Allah. Itu jangan risaulah. Kita suruh dakwah ni ikhlas kerana Allah. Kita buat saja kerana yang bagi pahala ni Allah. Allah ni, Allah Ta'ala sebut apa dia? Inna Allah la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak zalim pada hamba-Nya. Jika dibuat baik sikit saja, Allah Ta'ala akan menggandakan. Dan Allah Ta'ala akan memberi apa dia? Ganjaran yang sangat banyak. Itu dia. Maknanya dalam kita nak buat kebaikan ni, kita jangan tunggu kita jadi baik, tapi kita sampaikan apa yang kita ada, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Ustaz Hafiz. Terima kasih, alhamdulillah, di atas pencerahan, penjelasan yang begitu menarik dan mendalam sekali daripada Ustaz Muhammad Naim kita, alhamdulillah. Jadi dapatlah kita fahami di sini daripada pencerahan Ustaz Naim tadi, bukanlah kerja dakwah ini tertumpu ataupun terfokus hanya kepada para kalangan ustaz sahaja, namun hanya untuk kita semua, makhluk Allah Ta'ala semua sekali boleh buat kerja dakwah. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau kita tidak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua. Kalau kita tidak dapat menjadi seperti Ustaz Naim, jadilah seperti orang yang dapat berbuat kebaikan walaupun sekecil-kecil kebaikan. Alhamdulillah. Baik, untuk saudara Aslam, saudara Aslam, umur berapa sekarang? Saya 28. 28 tahun, alhamdulillah. Jadi maksudnya saudara saya 20. Suara saya jadi jelas? Jelas, alhamdulillah. Okay. Jadi maksudnya saudara Aslam telah hidup di perkampungan orang asli selama 28 tahun, ya. Jadi boleh tak saudara Aslam kongsikan serba sedikit tentang pengalaman saudara Aslam sebagai salah seorang orang asli yang menganut agama Islam, yang hidup di kalangan orang asli, dan bagaimana penerimaan orang-orang asli yang masih belum diberikan hidayah untuk menganut agama Islam. Jadi saya persilakan saudara Aslam untuk huraian selanjutnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa rasulillahil karim, amma ba'.
Alhamdulillah lah, terima kasih kepada Ustaz Hafizuddin, moderator malam ni kan. Dan DMY Naim Saidon kan. Okey, jadi pertama sekali syukurlah kita lagi dan lagi, alhamdulillah Allah SWT bagi saya satu nikmat lah, nikmat hidayah. Allah SWT bagi saya satu nikmat hidayah. Allah SWT bagi saya satu title sebagai seorang Islam. Jadi berkat dia sebenarnya atas usaha ni sebenarnya berkat doa para nabi kan, para sahabat. Macam mana para nabi kita dengan para sahabat ni fikir dorang, doa dorang ni macam mana seluruh manusia dekat dalam dunia ni boleh masuk Islam. Dan dalam masa yang sama juga doa nabi-nabi dan doa para sahabat ni macam mana orang Islam sendiri dapat amalkan agama dengan secara baik, dapat amalkan agama dengan secara sempurna lah. Jadi yang kedua ni asbab dia lah, asbab daripada didikan ahli keluarga saya lah sendiri kan, macam mana pentingnya usaha agama ni, macam mana agama ni kenapa dan bagaimana agama ni sebab apa kan, untuk kita belajar faham agama ni lah. Dan sokongan dari kawan-kawan saya, bahkan nasihat ni juga bukan daripada kawan-kawan yang Muslim saja, kawan-kawan yang tak Islam pun ada juga bagi nasihat yang sama kan. Sebab kita sebagai seorang Islam ni kalau boleh kena faham agama tu kan, macam mana apa dia kan. Macam tu juga dengan pihak-pihak orang luar lah, pihak-pihak penaja kan, yang datang dakwah kat sini kan, yang bagi sokongan lah daripada pihak-pihak luar kan. Baru-baru ni pun daripada pihak Yadim, kami pun baru latihan bersama mereka. Mereka mengajar saya kepentingan usaha dakwah ni lah kan, macam mana dakwah ni, sebab apa dakwah ni kenapa dakwah ni perlu dilakukan kan. Jadi Islam ni sebenarnya dia ada mengajar tentang apa, adab-adab lah, adab-adab dan tata tertib kita kan. Macam mana Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT, dihantar dekat dunia ni supaya manusia ni dapat amalkan agama tu dengan secara baik lah. Seperti macam mana Nabi bangun tidurnya lagi kan, macam mana tidur dia, macam mana daripada dia bangun dia semua kan. Jadi kalau daripada guru-guru saya, ulama-ulama kita selalu pernah dengar 5 perkara dia kata. Yang pertama iman kan, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalat, muasyarat dan akhlak kan, 5 perkara ni. Jadi yang pertama tadi iman ni, pertama kita kena belajar membina keyakinan. Apa benda iman ni, maksud iman ni apa benda? Yakin kalimah la ilaha illallah. Arti dia kita kena belajar, macam saya kena belajar perasaan makhluk tu kena keluar dalam diri saya, kemudian kena masukkan kebesaran Allah dalam hati saya. Perasaan makhluk kita kena keluarkan perasaan makhluk dalam hati, kita kena belajar masukkan kebesaran Allah dalam hati kita. Ini perkara iman ni tadilah, kalimah la ilaha illallah. Belajar membina keyakinan kan, nisbat menafi-nafikan selain makhluk kan, bahawa makhluk ni tak punya kuasa kan, bahawa dunia ni hakikat dia sementara, sifat dunia ni sebenarnya sementara. Dunia ni bukan tempat yang kita akan tinggal, bukan tempat kita tinggal kan. Dia kata dunia ni tempat yang akan kita tinggalkan tak? Ini lepas. Jadi dunia ni sifat dia sebenarnya bukan kita kena jadikan satu tujuan lah. Dunia ni kita kena akhirat kita jadikan tujuan. Dunia ni kita jadikan Allahumma salli sayyidina Muhammad. Dunia ni kita jadikan apa, dia kata Allah maksud betul. Akhirat kita jadikan tujuan. Dunia ni contoh macam tandas lah, keperluan lah kan. Keperluan, dunia ni keperluan, akhirat tujuan kan dia kata kan. Contoh macam tandas lah kan. Tandas ni sifat dia bukannya kita kena jadikan tandas ni satu tujuan kan tak. Tandas ni kita kena jadikan satu keperluan kan. Takkanlah tandas tu kita nak duduk dalam 24 jam dalam tandas tak? Jelas tak? Jelas tak? Ya, jelas. Sebab saya macam sangkut-sangkut lah Ustaz. Okey. Ada jelas. Saudara Islam jelas. Jadi jelas. Tandas ni tadi takkan kita nak jadikan satu tujuan kan? Tandas keperluan kan. Takkan kita nak duduk dalam 24 jam dalam tandas tak? Contoh kalau kereta, kita beli kereta tu cantik kan, kereta tu mewah.
takkan kita nak duduk dalam kereta tu 24 jam kan. Macam apa? Contoh motor kalau kita beli motor cantik kan, kita tengok kan, takkan kita nak duduk atas motor tu 24 jam kan. Bawa motor tu, memandu tu atas motor tu kan. Itulah dia pertama tadi, yakin iman tadilah kan, perbaiki yakin kita, nisbat kita selain Allah SWT. Kalau kita makan ubat, kita kata ubat yang bagi kita sihat kan, bukan ubat yang kita bagi sihat, ubat yang Allah yang bagi kita sihat kan. Ubat ni sifat dia bukannya boleh mampu bagi kita sihat lah. Kalau kita makan pun kita kena belajar bina keyakinan bahawa bukan makan tu yang bagi kenyang, hakikat dia Allah yang bagi kita kenyang. Itulah dia sifat iman tadilah, perkara iman, kena bina keyakinan ni, iman ni tadi. Jadi iman ni kalau nak bina dia kena ada satu usaha lah. Satu usaha, ulama' kata kena korban masa, korban diri, korban harta kan, korban. Kalau banyak kita korban agama ni, banyak kita faham. Kalau sikit kita korban, sikit kita faham. Bila kita tak ada korban, jadi tak ada faham lah. Jadi tak faham lah. Ini perkara yang pertama lah, iman tadi. Yang kedua, ibadah. Ibadah ni hubungan kita dengan Allah SWT kan, macam mana solat kita kan, perbaiki setiap solat kita kan. Macam mana takbir dia kan dalam solat tu dia mengajar kita 13 tertib kan, adab dalam solat. Ya, betul. Perbaiki solat kita sentiasa tak. Lepas tu dia ulama' bagi tahu solat ni sebaik-baiknya di awal waktu, di mana tempat azan dilaungkan kan. Kalau kita dengar kisah-kisah para sahabat dulu menangis kan, gara-gara tertinggal waktu angkat takbiratul ula, menangis kan sahabat kan. Ni ibadah tadi lah. Yang kedua ibadah, hubungan dengan Allah SWT lah. Yang ketiga muamalat. Muamalat ni jual belilah, hutang piutang kita kan. Yang keempat muasyarat. Muasyarat ni hubungan sesama manusia kan, dengan keluarga kita, jiran-jiran, guru-guru kita lah, contohlah lah. Hubungan sesama manusia lah, silaturahim. Yang kelima akhlak. Akhlak ni kelakuan kita lah, perbuatan kita. Jadi ulama' kata apabila ibadah kita bagus, muamalat kita bagus, muasyarat kita bagus, akhlak kita bagus, maknanya kita dalam kalangan ada iman lah. Sebab tu pentingnya usaha atas iman ni, macam mana boleh terbina iman ni tadi. Masa saya lama ke Ustaz? Masih ada lagi tak apa. 2 minit lagi. Masih ada? Hello? 2 minit lagi. Okey, yang kedua tadi bagaimana penerimaan orang asli tak? Yang bukan Muslim terhadap agama Islam kan? Okay, betul. Penerimaan orang asli yang bukan Muslim terhadap agama Islam ni bagi saya tak ada masalah lah. Mereka macam saya pun ada juga ahli keluarga saya yang bukan yang belum Islam, yang belum memeluk agama Islam ni. Bagi saya mereka tak ada pun nak memberontak lah. Kalau contoh saya nak beribadah kan, contoh saya solat kan, mereka pun tak larang pun kan. Bagi saya tak ada masalah lah. Dari segi apa, bagi agama Islam ni, bagi yang bukan Muslim dia tak ada masalah. Itu saja kot konsien saya. Okay, baik. Terima kasih saudara Aslam di atas perkongsian dan pengalaman beliau yang begitu menarik, yang boleh kita ambil pengajaran daripada kisah hidup beliau. Dan alhamdulillah, moga-moga dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, dai Aslam akan sentiasa bersemangat untuk menyampaikan dakwah risalah agama kepada perkampungan orang asli, insya-Allah. Baik. Bagi soalan yang seterusnya mungkin saya tujukan kepada Ustaz Naim, ya. Sebab beliau asyik tersenyum kepada saya tadi, seakan-akan nakkan satu lagi soalan. Baik. Mudah-mudahan kita kongsikan, kita timba ilmu daripada beliau, orang hebat. Okey, baik. Da'i Naim, tadi Ustaz Naim telah menceritakan tentang maksud utama di sebalik perkataan da'i, ya. Jadi bagaimana pula
dengan persiapan untuk kita menjadi sebagai seorang da'i sebelum kita terjun ke dalam bidang dakwah ini. Kata ulama, faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak ada apa-apa, bagaimana dia hendak memberikan sesuatu kepada orang. Jadi perlu ada persiapan, kelengkapan dari segi rohani dan jasmani, ya. Jadi saya mohon daripada Ustaz Naim untuk memberikan huraian dan penjelasan selanjutnya. Dipersilakan Ustaz Naim. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta izin minum sikit Bismillah. Sila. Terima kasih kepada Ustaz Hafizuddin selaku moderator dan juga sahabat perjuangan saya, ya, doa Aslam. Jadi soalannya berbunyi macam mana persiapan sebagai seorang da'i. Da'i ni siapa? Da'i ni seorang individu lah, afradul muslim, seorang individu yang mana dia mestilah kena mendapat satu tarbiyah. Mana mungkin kita memberi sesuatu kalau kita tidak mendapat sesuatu. Kita tak boleh sedekah ke tabung masjid kalau kita tak ada duit. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita, baru kita boleh bagi kepada orang lain. Jadi mesti kita kena dapat sesuatu. Maknanya kita kena menimba sesuatu, menimba ilmu lah. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Saya mengambil satu kita kata tuntunan ataupun satu kita kata yang telah disusun oleh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, ya, pengasas Ikhwanul Muslimin, yang biasa kita baca Al-Maqsurat tu, merupakan penyusun Maqsurat. Dia telah menyebut berkenaan tentang 10 muwasafat at-tarbiyah, ya, 10 sifat-sifat tarbiyah yang perlu ada pada individu muslim itu. Bila kita ada pada individu muslim itu, kita ada sifat tarbiyah, barulah kita boleh mentarbiah orang lain. Kerana dalam konteks menyeru, suruh orang buat baik ni bukan kita ajak orang main bola, tapi dia nak ajak manusia kepada Allah. Bila nak ajak manusia kepada Allah, kita kena dekat kepada Allah Ta'ala. Kerana kita tak guna line DG, Celcom ataupun kita guna line 1X or X. Tapi kita guna line apa dia? Kita guna line Allah Ta'ala. Jadi mesti kita kena usaha saja tak mampu. Tapi kita kena dapatkan line ataupun pertolongan sendiri direct daripada Allah SWT. Jadi kaedah-kaedah yang telah disusun 10 muwasafat itu, yang pertama iaitu apa dia? Akidah yang sejahtera. Sebagai seorang da'i, akidah dia mesti jelas. Ahli sunnah wal jamaah. Bukan dia akidah dia punah ranah, bukan. Ahli sunnah wal jamaah. Dia mesti kena jelas. Ya, sekurang-kurangnya dia tahu, ya, kebenaran Allah Ta'ala itu. Maksudnya dia percaya Allah Ta'ala itu wujud. Macam mana dia da'i tetapi dia tak percaya kewujudan Allah. Ya, itu. Kemudian yang kedua, dia mesti apa? Ibadah yang sahih. Ibadahnya kena betul. Ya, sekarang ni fahaman ibadah ni betul, dia ada macam-macam, tapi kita ambil yang ijma'. Kita ambil yang telah disepakati oleh ulama, yang majoriti di negara kita. Ya. Kita tahu bahawa mazhab di dunia ini banyak. Yang masyhur 4 lah. Ya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, ya, dan Imam lagi Imam Maliki, ya. Walaupun sedemikian, macam mana kita nak menyatukan kefahaman masyarakat supaya tak ada bertelagah? Kita ambil yang majoriti lah. Yang majoritinya bahawa di Malaysia ini Imam Syafi'i, ya. Ataupun ada beberapa perkara yang kita ambil daripada mazhab lain, itu pun kerana ada kita kata masyakkah ataupun kita nak ada kemudahan. Contohnya dalam bab zakat, kita ambil daripada mazhab lain supaya kita memudahkan urusan dan sebagainya. Ya, dalam konteks seorang da'i, dia mesti ibadah yang betul. Maknanya dia mesti kena selaras. Jangan dia buat kepala sendirilah kita kata. Seorang da'i, dia mesti ada ibadah yang betul. Kalau di kampung tersebut ada doa kunut, baca doa kunut. Jangan mandai-mandai tak baca. Ya, nanti dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi bertelagah. Walaupun dia ada kefahaman sendiri yang dia faham, tapi ya, kita kena ikut wakil setempat. Kerana apa dia? Kerana al-adab qabla al-ilm. Adab itu, ya, dia dulu baru ada ilmu.
Kalau nak ada ilmu dengan adab ini kita panggil tepung, bahawa ilmu tu garam je kalau kita nak bancur, nak buat roti canai. Itu dia. Maknanya adab ni kena banyak. Ilmu tu bukan tak boleh ada ilmu. Ya, apa kalau nak kata alim, iblis setan alim lagi, dia lahir sebelum daripada kita, hidup ribuan tahun daripada kita. Dia alim. Tapi apa dia? Tak ada adab. Dia tak nak tunduk kepada Allah Taala, tak nak sujud kepada Nabi Adam, arahan Allah Taala, dia sombong. Ini pentingnya. Sebab apa dia? Walaupun kita tahu, okey, saya punya fahaman contoh, contoh bukan saya, orang lah. Seorang dai contohnya, dia belajar mana-mana, baru tak boleh dia baca doa kunut contoh. Ya, dia buat fahaman dia di kawasan dia, akan apa dia? Akan berlaku pergaduhan. Ataupun kita tahu ada hadis yang sahih berkenaan tentang bacaan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Bila balik je daripada universiti mana, pergi ke satu tempat tu tengok, kenapa baca Yasin ni? Assalamualaikum tuan-tuan, jangan baca Yasin. Ya, apa yang saya belajar adalah baca Al-Kahfi. Agak-agak minggu depan, malam Jumaat, ada orang nak datang nak suruh. Tak ada orang datang. Maka adab ini qablal ilm. Habis tu Ustaz, macam mana saya nak menegakkan prinsip saya? Yang saya belajar macam ni. Saya kena amalkan yang ini. Begini cara dia. Kita ambil hati masyarakat dulu. Kita beradab dengan masyarakat. Baca Yasin dengan masyarakat. Sampai masyarakat dah ada hubungan dengan kita, masa tu barulah kita cakap, tuan-tuan, baca Yasin ni bagus. Tapi apa yang disyorkan oleh baginda Rasulullah, iaitu apa dia? Baca Al-Kahfi ni lagi bagus. Oh ya ke? Saya pun tak tahu. Bolehlah Ustaz minggu depan kita baca Al-Kahfi. Tapi jangan semualah Ustaz. Baca sikit dulu. Tak ada masalah. Itu kaedah lah. Maknanya kalau kita ada prinsip yang benar, ya, kita tak boleh melulu. Kita kena apa dia? Bil hikmah. Itu dia. Bukannya kita tak nak tegakkan prinsip kita, tapi al-adab qablal ilm. Adab dulu, baru ilmu. Itu dia. Faham ke faham? Okey, seterusnya apa dia? Sebagai persediaan kita sebagai nak jadi dai ni, nak suruh orang buat baik ni, dia mesti ada akhlak yang mantap lah. Dia kena, sebab dakwah yang paling terbaik adalah dakwah bilhal. Dakwah bilhal ni contoh lah. Bagi contoh yang terbaik pada diri kita. Kita ni pergi surau, tak payah ajak orang pun. Kalau kita pakai kopiah ke, tak pakai kopiah ke kan, pakai baju Melayu, orang nampak macam, ataupun baju Melayu ke, jubah ke, orang nampak lah yang pakaian kita ni menunjukkan kita ni orang yang nak pergi masjid surau. Tak cakap apa pun. Itu dah satu dakwah dah. Kerana orang ni bukan kecil lagi. Dia tengok, ustaz ni, dia nak pergi solat ni, aku kenapa tak pergi solat ya? Nampak tak? Dakwah bilhal ni yang paling terbaik sekali. Kadang-kadang kita suruh orang, aku tahulah, aku dah besar. Nampak tak? Orang marah lagi. Tapi kita diam, kita buat baik ni, itu pun dah satu dakwah. Seterusnya, yang keempat, sihat tubuh badan. Kena jaga kesihatan. Itu dia. Hari ni zaman makanan fast food ni, jangan terlalu. Kerana apa dia? Boleh menjejaskan kesihatan dan pergerakan dakwah kita akan terhalang. Kalau dai Aslam, saya tak pastilah di sana macam mana. Kalau di belah sini, makanan fast food ni merata-rata. McDonald lah, apa kan. Jadi itulah. Malaysia antara negara yang obesiti teramai juga kan. Yang dan juga yang ada masalah mati, meninggal dunia disebabkan sakit pun ramai. Orang lain meninggal dunia syahid kat Palestin. Kita meninggal sebab macam penyakit. Kaut lah, cimani lah, darah tinggi. Macam-macam penyakit. Allahu Akbar. Ya, bukan sebab mati di jalan dakwah, tapi mati disebabkan terlalu banyak makan. Allahu Akbar. Okey, seterusnya. Luas pengetahuan. Maknanya kita kena banyak menimba ilmu lah. Maknanya jangan terhenti pada satu guru, tapi kita kena banyak belajar. Kalau contohnya dalam bab tajwid, dalam bab Al-Quran sendiri, kita jangan puas hati dengan dengan belajar dengan Ustaz Fizuddin je, rasa dah okey dah ni. Sebab kita punya elemen kereta ni pun boleh lagi, begitulah bacaan kita, solat kita. Ya, sebab pengalaman dia tidak menjamin seseorang itu berilmu 100%. Walaupun Pak Haji tu dia dah sembahyang 50 tahun, adakah pengalaman dia itu menyebabkan dia itu berilmu pengetahuan yang benar? Belum tentu. Ya, ini perlunya kita belajar, berpengetahuan luas. Seterusnya mampu berdikari. Maknanya seorang dai ni dia bukan hanya bergantung kepada ceramah-ceramah dia sahaja. Dia mesti mampu berdikari, ya, kena ada bisnes sendiri dan sebagainya supaya dia tidak kalau kita tengok para sahabat baginda Rasulullah, orang hartawan, orang yang kaya-kaya, mempunyai juta-juta duit. Ya, bayangkan Umar Al-Khattab, dia beli telaga Yahudi. Nama pun telaga Yahudi, harga punyalah Yahudi.
1.4 juta. Mahal tak mahal beli, selamba aja beli. Maknanya kaya lah. Apa bukan Umar, Osman. Osman, ya, apa sahabat baginda Rasulullah. Ya, maknanya kita perlu kena apa dia? Seorang dai, dia mesti ada ekonomi yang boleh berdiri atas diri sendiri dia. Ya, supaya apa dia? Supaya dia boleh bantu lagi jalan dakwah dia lah. Ya, seterusnya melawan hawa nafsu ni paling penting lah. Nafsu malah, ya, nak pergi ceramah ke tak pergi ceramah, nak pergi solat ke tak pergi solat, nak jadi imam ke tak jadi imam. Ni kena lawan hawa nafsu kita. Ya, seterusnya sangat menjaga masa. Masa sangat penting. Sebagai seorang pendakwah, dai, kita kena jaga masa. Dan seterusnya, yang ke-9, tersusun urusannya. Ingat, hidup ni kena terancang. Kerana gagal merancang, kita sedang merancang kegagalan. Hidup kita mesti terancang, tersusun. Esok nak buat apa, pukul 9 buat apa, pukul 10 buat apa, pukul 11 buat apa. Okey? Dan yang ke-10, ya, bermanfaat kepada orang lain. Ya, sebagai seorang dai, kita mesti kena jadi orang yang mana apa dia? Anfa'hum linnas, ya, yang memberi manfaat kepada orang lain lah. Ya, sebab apa dia? Sebab itulah tujuan kita. Ya. Sebab manusia ni erti hidup pada memberi. Kalau dicipta tapi tak memberi apa-apa fungsi, buat apa? Tai najis pun ada fungsi dia, boleh buat baja. Takkan kita diciptakan oleh Allah tak ada apa-apa fungsi, betul tak? Okey, itulah 10 muasafat tarbiyah yang perlu ada pada seorang dai. Ya, insya-Allah itu saja daripada saya. Nanti mungkin ada soalan dan sebagainya. Sekian, wabillahi taufik. Baik, terima kasih Ustaz Naim di atas penjelasan sebentar tadi yang begitu mendalam dan menarik lagi, ya, dengan 10 muasafat yang telah diberikan oleh Al-Imam Al-Syahid Al-Hasan Al-Banna, ya. Jadi saya teringat satu kata-kata daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahawasanya beliau mengatakan faman nabata mimma lam yudfan la yatimmu lam yatimmu nataijuhu. Maka apa-apa sahaja yang hendak kita tumbuhkan ia dengan tidak menanam ia, la yatimmu nataijuhu, maka tidak akan berhasil keberkesanannya. Maksudnya, contohnya, apabila kita hendak menumbuhkan sesuatu tumbuhan tanpa kita menanam ia di dalam tanah, maka bagaimana dia hendak tumbuh besar, ya? Walaupun ada juga pokok-pokok yang mungkin boleh tumbuh tanpa kita menanam ia, tetapi bagaimana dengan buah hasil daripada pokok tersebut, adakah manis ataupun tawar ataupun sebagainya, kita tidak tahu. Maka perlulah para da'i, para duat sekalian untuk menjalani proses-proses pembelajaran ataupun proses-proses tarbiyah, memerlukan kepada elemen-elemen yang penting untuk memupuk diri menjadi sebagai salah seorang da'i di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, puan-puan dan sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita akan berehat seketika. Kita akan sambung kembali pada selepas ini. InsyaAllah kita saksikan dahulu video yang akan ditayangkan sebentar lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Karim ya Rahim ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
أشهد أن محمد رسول الله. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di Santai Bual Bicara bersama ejen dakwah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia untuk kali yang kedua. Alhamdulillah, sangat merdu sekali laungan azan yang telah dilaungkan oleh saudara Aslam ya. Di mana tu saudara Aslam? Video sebentar tadi saudara Aslam di mana? Di tempat saya berkhidmat sekarang. Oh, Alhamdulillah. Sangat merdu ya suara saudara Aslam. Mungkin lepas ini boleh masuk pertandingan azan ya. Boleh berentak bersama-sama dengan orang-orang yang bukan asli. Barulah kita ada kelainan ya. Masya Allah saudara Aslam. Baiklah. Saudara Aslam, di dalam kita menyampaikan risalah dakwah kepada manusia-manusia di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, pastinya akan ada cabaran-cabaran yang perlu kita lalui, yang perlu kita hadapi dengan cabaran tersebut. Jadi saudara Aslam, boleh tak saudara kongsikan serba sedikit tentang cabaran saudara Aslam sebagai pendakwah da'i orang asli dan bagaimana saudara Aslam menghadapi cabaran tersebut? Dengan segala hormatnya dipersilakan saudara Aslam. Macam mana tadi Ustaz? Ya, cabaran sebagai seorang pendakwah di kalangan orang asli dan macam mana? Ya. Dan? Ya, cabaran. Dan bagaimana? Cabaran bagaimana saudara Aslam menghadapi cabaran tersebut? Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cabaran. Itulah cabaran kan. Sebagai seorang pendakwah ni, kalau kita nak bandingkan lah kan, usaha orang terdahulu kan. Cabaran saya sebagai seorang pendakwah sekarang ni lah kan, lagi dahsyat kan ujian orang terdahulu kan. Cabaran dia berbeza lah kan. Kita nak banding cabaran Nabi macam mana kan, sehingga perlu
berapa Ustaz? Kemuruan macam mana sebutan itu? Hello? Ya. Hello? Ya. Boleh dengar. Ya, Saudara Aslam, boleh Saudara Aslam. Teruskan. Ya Ustaz. Okey, cabaran tadi ya. Dengar? Hello? Dengar? Ya, dengar jelas. Boleh. Jelas Saudara Aslam. Saya ni duduk dekat agak kawasan hutanan sikit ni, jadi line dia agak macam sangkut-sangkut sikit Ustaz. Allah, insyaAllah. Itu adalah salah satu cabarannya. Okey, mengenai cabaran pendakwah saya sendirilah. Bagi saya, okey, contohlah. Kan, kadang-kadang nak mendekati masyarakat orang asli pun bukan perkara yang mudah lah. Kan? Jadi bagi cabaran saya, setengah pihak lah, segelintir lah. Kan, bagi yang bukan Islam ni, mereka mengatakan Islam ni tak dapat, agama kita sendirilah sebagai seorang Islam ni tak dapat amalkan agama secara baik lah. Kan? Jadi bila dari segi penglihatan orang yang tak Islam ni, kan, bila dia nampak ialah kelakuan atas kelakuan orang Islam sendiri kan. Contoh membunuh kan. Kita tengok orang Islam tu membunuh kan. Kes membunuh kan, buang anak kan. Jadi ianya menjadi satu penghalang lah bagi saya sebab mereka mengatakan macam mana saya nak masuk Islam kan. Bahkan Islam tu sendiri bunuh kan, buang anak tadi kan dan sebagainya lah. Jadi macam orang tak Islam ni tadi, bila dia nak mendekati Islam ni, nak masuk Islam ni, diorang akan mengatakan contoh orang yang tak Islam ni suka memelihara anjing contoh lah kan. Suka memelihara anjing. Tapi nanti dia akan kata macam mana saya nak masuk Islam, nanti kalau saya masuk Islam saya dah tak dapat nak beli anjing contoh kan. Contoh minum arak orang panggil lah, minuman itulah kalau kita orang panggil pamoga lah. Pamoga kan. Macam tu kalau saya dah masuk Islam nanti saya tak dapat minum air arak ni kan. Macam itulah. Jadi ianya jadi satu penghalang ni lah. Penghalang lah bila kita masuk sebagai seorang yang tak Islam ni kan, bagi diorang macam susah lah. Contoh kalau kita kan ada puasa kan, bulan puasa. Mereka ni kalau nak masuk Islam nanti puasa dia kata kan. Kena puasa pula kan. Jadi cabaran dia bagi saya perkara itulah. Islam sendiri tak dapat amalkan perkara yang baik lah dari segi penglihatan mereka lah. Segelintir masyarakat orang asli lah. So jadi sebab tu bukan perkara yang mudah bagi saya perkara itulah. Dan bagaimana cara nak kena lebih kepada silaturahim lah dari segi pergaulan. Contoh saya tak boleh menghukum. Kalau macam saya tak boleh menghukum. Contoh kalau dia suka bela anjing kan, saya tak boleh nak menghukum anjing tu haram kan. Saya tak sebab bila kita mengatakan macam tu, dia tak boleh nak terima lah agama tu. So jadi kita tak saya tak boleh nak mengatakan contoh arak tu tak boleh kalau ada Islam kan. Saya tak akan saya tak perlulah saya nak tekankan perkara tu lah. Sebab dia mungkin tak boleh nak terima lah atas tu. Contoh kalau dia nak berpuasa kan, dia tak boleh nak berpuasa kalau nak masuk Islam tu kan, contoh. Saya tak boleh tekan lah kalau masuk Islam kena puasa. So jadi bagaimana harapan kena lebih daripada segi pergaulan lah. Contoh Nabi Muhammad SAW kan, macam mana diutuskan oleh Allah SWT dihantar kat dunia ni. Sifat Nabi ni pula, kalau kita lihatlah sifat Nabi ni, kalau kita belajar daripada sifat dia tak pernah tarik kesenangan sahabat-sahabat dia kan. Sedangkan sahabat dia tu kalau kita dengar kisah dia pun ada juga yang minum kan. Bahkan sahabat dia tanya, saya boleh ke saya minum air arak ni kan? Nabi kata boleh, tapi jangan dalam keadaan solat kan. Jangan dalam keadaan ketika kamu solat. Nabi dia tak pernah tarik kan. Mungkin kita macam saya kena belajar lagi lah kan. Macam saya ni sebenarnya bukanlah banyak lagi perkara sebenarnya agama ni saya kena belajar sebenarnya kan. Dari segi cabaran ni pun
bukanlah saya nak kata saya masih banyak lagi cabaran yang saya kena yang saya dah hadapi lah sebagai seorang pendakwah kan. Jadi sifat Nabi ni macam tadilah kena belajar pada akhlak kan, lebih pada akhlak kan. Macam mana Nabi dia suap orang buta kan, orang buta tu hina dia kan di pasar kan waktu tu kan. Orang buta dia salah-salah dia suap dia kan. Orang buta tu hina dia kan. Orang buta tu dia tak tahu yang setiap hari suap dia yang ziarah dia, yang suap dia makan tu bahawa yang suap dia tu adalah Nabi kan, hina Nabi kan. Sampai tahap orang buta tu bagi tahu sepatutnya kamu yang suap ni lah, kamulah suap Nabi kan. Apabila kan meninggal dunia, datang sahabat ziarah pada orang buta tersebut dan bagi makan pada orang buta tadi. Tapi orang buta tu rasa lain kan, sebab sebelum ni yang selalu suap dia lembut cara dia lain lah cara pada suapan dia daripada Nabi tadi lah kan. Tapi orang tu yang selalu yang dihina tu adalah Nabi yang suap dia. Kemudian ada bertanya kan, sahabat ni mengata sebelum ni, selama ni yang kau menghina kan, yang caci maki selama ni adalah Nabi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam kan. Orang buta ni tadi pun terkejut kan, menangis dia kan. Selama ni itulah dia Nabi kan. Orang buta ni terkejut lah, dia ni pun dapat masuk Islam kan. Jadi Allahu'alam lah, mungkin tu jelas sedikit yang saya kongsikan. Ustaz. Terima kasih kepada saudara Aslam di atas perkongsian daripada beliau tentang cabaran-cabaran yang beliau sendiri lalui di perkampungan orang asli, dan mohon kita doakan kepada beliau dan kepada para pendakwah yang lain dan untuk kepada kita semua sendiri agar Allah memberikan kepada kita semangat dan keyakinan yang tinggi untuk kita sama-sama menyebar luaskan agama Allah Subhanahu wa taala ini ya. Kalau kita boleh lihat kembali pada zaman Rasulullah sekalipun, agama Allah Subhanahu wa taala ini disebarkan, disampaikan dengan berlakunya pertumpahan darah. Ya, ramai sahabat-sahabat Nabi SAW yang syahid ketika di medan pertempuran ya. Moga-moga kita mendapat tempias daripada semangat para sahabat, para anbiya untuk kita sama-sama menegakkan syiar Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita sudah pun bersiaran secara live selama 1 jam lebih, dan saya rasa inilah saat akhir untuk program ini. InsyaAllah pada masa yang akan datang kita akan berjumpa lagi di siri yang ketiga insya-Allah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada DMY Ustaz Muhammad Naim bin Sa'adun, doa Muhammad Aslam bin Abrari dan segala kru-kru, setiap kru-kru daripada media Yadim di atas menjayakan program ini pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi sekian sahaja daripada saya melestarikan gerakan dakwah bulan dakwah 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.